Pak Dixon, sila. 10 minit pun dah. Pak Speaker, saya nak raise isu perlembagaan ni. Saya masih Isu perlembagaan. Pak Speaker, you have to listen. Boleh? Okay. Sila yang berhormat Saya Pak masih Dixon. pegang kepada janji yang dipertua dan saya akan teruskan. Iaitu pertama, terima kasih atas perbentangan tadi dan ruang yang diberikan untuk ahli-ahli berhormat mengumumkan pandangan dan saya anggap perbahasan walaupun tidak ada pengundian. Yang pertama, saya masih perlu rujuk apa yang disebut oleh Menteri yang juga dibangkitkan oleh Bagan Iskandar Puteri dan beberapa lain, Puchong, tentang ordinan darurat. Saya percaya Yang Berhormat Perdana Menteri setuju bahawa pengisytiharannya atau pembatalannya adalah suatu yang serius, yang tidak boleh dibuat sewenang-wenang secara spontan. Saya tahu keperluan Menteri mahu menjawab untuk mengelakkan perbahasan berterusan. Tetapi untuk memberikan jawapan begitu rupa, saya fikir pertamanya memang unprecedented. Major policy decision seperti ini haruslah dibentangkan secara hormat kepada ahli parlimen supaya kita sama ada peraku, setuju atau menyambut baik. Dan ini tidak berlaku. Saya juga gusar. Saya bayangkan awal tadi, kita di tahap krisis perlembagaan sekarang ini. Sudah tahu tentang kenyataan-kenyataan Balai Gajah-Gajah Melayu dan Yang di-Pertuan Agong. Saya tidak pasti sama ada pertama, hal yang diumumkan oleh Menteri telah dipersembahkan atau diperkenankan kerana tidak disebut dalam membawa usul darurat. Kita persembah. Saya diberitahu Perdana Menteri, menteri-menteri, peguam negara, berapa orang datang mempersembah pada tuanku, meyakinkan tuanku. Apakah pembatalan ini dibuat dengan mempersembahkan dan mendapat perkenan? Saya belum pasti. Saya minta penjelasan kerana kalau ini belum berlaku, pengumuman ini tidak boleh dibuat dengan satu bentuk penghinaan kepada institusi Raja-Raja Melayu, khususnya Agong. Ini bukan boleh ni. Politik yang ringan. Saudara mesti bertanggung. Yang berhormat pengusi, kita di parlimen ini sama-sama bertanggungjawab. Kalau ada yang mengatakan tidak ada masalah, mereka ini tidak bercakap benar. Semua orang tahu bahawa memang ada permasalahan. Dan permasalahan ini perlu dileraikan dengan hormat, dengan baik dan tidak dipertajamkan. Saya fikir melihat kepada sidang hari ini dengan pengumuman yang dibuat akan mempertajamkan krisis perlembagaan yang sekarang kita hadapi. Dan Perdana Menteri, Menteri berkenaan harus bertanggungjawab kerana mengemukakan satu hal, usul yang melibatkan kuasa yang diperuntukkan dalam perlembagaan 1503 darurat ini, tetapi mengenepikan institusi raja dari segi mempersembah dan mendapat perkenan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga terkait adalah keperluan memaklumkan bukan dengan pengumuman begitu. Pengusi sedia maklum tentang proses parlimen ini. Dia tak boleh buat umpamanya hari ini kita umumkan kita isytiharkan darurat. Dan datang sesi lagi kita dah batalkan minggu lalu. Ini pasar malam ke? Tidak boleh. Saya nak lihat kertas pembentangan kelulusan. Dan kalau ini tidak dilakukan dan dianggap ini suara Ketua Pembangkang, sudah silap besar. Saya nak pertahankan semangat perlembagaan. Saya nak pertahankan semangat raja berperlembagaan. Dan supaya jangan krisis ini berpanjangan kerana parahnya itu rakyat Malaysia.
Dan kerajaan dalam konteks apa yang berlaku hari ini tidak mungkin dapat mentadbir cara baik dan tersusun kalau prinsip ini tidak dipatuhi dan dihormati. Dan ini yang berlaku dalam negara kita sekarang. Memang rakyat umum tidak tahu sepenuhnya kerana keadaan yang sensitif begitu rupa. Tetapi kita, sekurang-kurangnya sebagian besar daripada kita, tahu masalah ini. Dan nasihat saya mesti dileraikan. Kerana ini tanggungjawab bersama semua ahli-ahli yang berhormat dari semua parti. Dan ternyata dalam meleraikan masalah ini, pimpinan kerajaan sekarang gagal untuk menghormati semangat perlembagaan yang ada. 1503 menyebut di antara lain, kuasa yang di-Pertuan Agong untuk memasyhurkan ordinan di bawah pasal 2B. Kita jelas, Parlimen berkuasa membuat undang-undang tanpa menghiraukan tata cara perundangan. Tapi yang saya nak sebut di sini ialah keperluan membentangkan kepada dua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Itu mungkin dilakukan, justru teknikal. Saya tidak pertikai hal itu boleh dilakukan dengan mudah, dengan maklumkan. Tetapi yang saya yang saya pertikai sekarang adalah proses dalam menetapkan suatu keputusan dasar yang besar telah tidak dipatuhi. Mesti, kalau ini pun tidak dihormati, bolehkah kita bayangkan hal-hal lain kita bincang hari ini dapat dihormati? Soal yang agak asasi dan fundamental tunggak dalam perlembagaan negara. Sistem yang kita anuti oleh semua parti. Apatah lagi parti-parti Melayu. UMNO Bersatu. Yang lebih gegak gempita pertahankan ini. Tetapi ternyata tidak dapat meyakinkan kita bahawa semangat ini dipatuhi. Itu yang pertama. Perdana Menteri menyebut, dan saya sambut baik kenyataan kejayaan setakat ini, vaksin 16 juta dos. Yang tidak disebut ialah bahawa kita ketinggalan 5-6 bulan ketimbang negara-negara seperti Malta, Turki, malah Indonesia yang kehadapan pada peringkat awalnya. Tapi kita dapat mengejar sekejap sehingga mencecah lebih 500,000 suntikan satu hari. Satu prestasi yang baik, dan saya ucap tahniah terutama kepada barisan hadapan. Pengorbanan mereka yang besar dalam memastikan kerja dibuat. Dan kalau kita dapat lihat satu dua tempat, kalau belah petang tu nampaknya mereka letih lesu. Kerana dapat mengejar masa, tak sempat makan, minum. Saya masih ingat pergi ke Bagan Pinang di Port Dickson. Beberapa doktor tu tak sempat berhenti makan. Ya. Satu dua tu berhenti, Zohor cepat-cepat dan terus sambung. Jadi inilah yang dibangkitkan tadi oleh Pandan. Kalau betul, berilah perhatian. Doktor kontrak ini kerja macam doktor biasa. Bertungkus lumus. Janji demi janji. Menteri Kesihatan, kemudian Jemaah Menteri, bawah Perdana Menteri. Macam masalah besar, tangguh demi tangguh. Orang tu kerja. Kerja setengah mati. Dan banyak juga terkorban. Jadi saya ingin gesa dan mendesak, janganlah sampai doktor-doktor itu kena buat hartal dan mogok. Kemudian ambil tindakan pula, ugut pula. Orang macam doktor ni, kalau dah terpaksa mogok ni, maknanya dia memang dah kecewa betul. Tak ada harapan. Dan oleh kerana dia itu mungkin ada keyakinan beragama, dia tak lompat, bunuh diri. Jadi janganlah kita pandang ringan. Jumlah dia 23,000 doktor kontrak. Sampai hari ini belum ada kepastian. Tiap minggu ambil keputusan untuk harta. Jadi saya minta ada ketegasan
dari Perdana Menteri dalam menjawab, untuk menyempurnakan program kesihatan, kita tahu dah sesak, hospital memang tak Minta rumuskan Yang Berhormat. letak apa kertas apa ni kain renta dah penuh, tak boleh pergi lagi dah. Minta penjelasan kepada Harus kita penjelasan. gunakan. Minta Yang penjelasan. keduanya tentang pemulihan, program pemulihan ekonomi. Minta penjelasan Yang Berhormat. Kita ada perimbangan di Podison. antara Minta penjelasan. keperluan menjaga kesihatan Yang Berhormat. dan Minta penjelasan. pemulihan ekonomi. Yang Berhormat. Saya ada Minta 2 minit penjelasan. lagi, 2 minit lagi harau. Ya. Saya ada 2 minit lagi harau. Arah masih dah Terima tamat kasih. dah, Arah. Penjelasan. Jadi oleh demikian, Sila rumuskan. Yang Berhormat, kita kawan kan. ada usul daripada SME, Tak sokong dah. daripada Samantha, Yang Berhormat SME minta penjelasan. Association of Malaysia. Kita harus jaga patuhi SOP. Yang Berhormat Saya minta yakin. penjelasan. Di antara Ini bukan masalah malapetaka yang kita hadapi baru-baru ini ialah Kementerian Humaniti bagi lulusan kod pintu belakang ini siapa saja. Begini panjang. Akhirnya Langkawi, kluster bocak-bocak. yang besar termasuklah kluster kilang. Ini majlis apa ni? Timbalan Perdana Menteri boleh Sekarang sahkan. gila gerang Langkawi bocak. Timbalan Perdana Menteri boleh Menteri Miti sahkan. kena jawab ni, kluster kilang. Ya. Lain gerang Langkawi Baik. bocak. Kemudian Podison. Speaker. saya Tak minta betul tu. Saya ingin keperluan bertanya, semasa PH memerintah, apa yang PH telah lakukan? Kurang-kurangnya sekarang kerajaan sedang bagi perhatian. Baik. Ini Arau tak makan ubat ni Arau. Sudahlah Arau. Masa PH Terima kasih. memerintah, doktor-doktor ini tidak diberi perhatian. Tetapi sekarang jangan lupa makan PN ubat. sedang bagi perhatian Dia kepada tanya. Masih, Arau. doktor Saya kontrak. terima kasih Kita Arau. jangan cuba jadi hero Arau. kepada terima kasih, usaha terima yang kasih. dibuat oleh Baik, baik. PN. PH tak buat apa. Nak mampu pun ada tempat PH lah. zalim. Baik, terima kasih Arah. Terima kasih. Baik. Ni speaker. Sekarang giliran ni, giliran Langkawi bocak. Tuan Speaker. Langkawi bocak pasal apa penjelasan ni Speaker, saya panjang. nak minta penjelasan daripada Port Dickson. Ni mana boleh Menteri minta penjelasan ni, Goma? Apa ni? Tunggu your floor lah. Saya minta Takkan panas kot. pembangkang Relax dulu. cakap, biarlah guna fakta. Guna data yang Ini betul. faktanya, pintu belakang. Tuan Speaker, saya ada data. Saya nak jawab Saya nanti. nak jawab. Duduklah kau. Sektor perbuatan Okey, Jawab baik. lah. bukanlah penyumbang utama Menteri kepada buat apa? masyarakat. Jawab. Jangan asyik ambil Dengar komisen dulu. saja. Para ketua pembangkang berusaha. Fikir rakyat, jangan Sabar, fikir Bang. komisen. Julai. Baik. Baru balik dari SME. Turki, lihat dulu lah. Kluster pembuatan hanya 35,000, iaitu hanya Speaker, 8,5%. saya sokong gombak Aturan dia ke? Ahli hormat. Ahli hormat, saya minta ahli hormat semua duduk. Duduk, baik. Terima duduk. Arah duduk, Arah. Saya minta Podison. Yalah, Menteri tapi tak nak kursi kelas. lah. Ada giliran menteri jawab. Baik. Tak kerti Listen, dia tadi. Menteri Aturan Kanan, macam Timbalan mana? Perdana Menteri. Langkawi. Berapa Menteri kali ada ni? giliran lah. Tunggulah giliran awak. Menteri Langkawi. tolong bagi kuliah lah kepada menteri you Jangan ikut takut peraturan bila sikit. saya Hormat bentangkan Langkawi. fakta. Baik, Perdana Menteri. Ini bila Seminta bentangkan fakta, takut. SME Association of Bentangkan Malaysia fakta. Guna menyebut emosi. tentang Kita kenal siapa 150,000 Port Dickson ini. telah Faham? ditutup. Ya? Tahu ni kecil hati tak dapat jadi TPM. Okey. Podison. Rau dah cakap cukup lah. Podison Cukup, masuk. Rau. Jangan frust Ada tak jadi giliran timbalan ni. Perdana Menteri ya. Nak luahkan perasaan. Tunggulah giliran. Saya dah tamat habis. Saya bentang fakta bukan emosi. Saya dah bawa statistik. Sebab SME saya tahu Pakatan Association Harapan of Malaysia akan berbohong Suruh ajar dalam Menteri Dewan tak? Rakyat. Ahli hormat, masa Podison dah tamat. Dan saya nak panggil Langkawi pula ni. Tak kawal. antara menjaga kesihatan, pemulihan ekonomi, saya setuju. Tetapi biarlah peraturan itu agak telus dan jangan kira untung memihak kepada syarikat-syarikat di kalang-kalang besar saja. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Podison. Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Langkawi.